Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is sharing password. Tweet Netflix pada tahun 2017 yang kembali viral sekarang disebabkan Netflix matikan feature sharing password ni. Sebelum ni mereka pernah buat benda ni dekat US. Jadi ramai gila subscriber yang hentikan langganan mereka. Netflix mengalami kerugian, so mereka kembalikan feature sharing password ni. Tapi pada minggu lepas mereka implement benda yang sama dekat beberapa negara dan juga certain user, mengakibatkan dari perspektif seorang pengguna, harga langganan untuk satu-satu Netflix tu jadi makin mahal. Persoalannya, kenapa Netflix berani bermain api? Mereka dah tahu kalau mereka matikan feature ni, mereka akan hilang ramai subscriber, mereka akan alami kerugian. Kenapa mereka berani main lagi? Jawapannya tak lain dan tak bukan, kerugian yang mereka tanggung disebabkan sharing password ni adalah lebih besar berbanding dengan kerugian yang mereka akan terima bila mereka implement sistem yang baru ni. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Sebelum saya kongsikan dengan anda sebab-sebab kerugian yang ditanggung oleh Netflix, saya nak cerita secara ringkas perbezaan antara pelan lama dan juga pelan baru. Basically, dari segi harga dia sama, tak ada kenaikan langsung. Kalau dulu untuk premium kita kena bayar RM55 Malaysia, sekarang pun anda kena bayar RM55 Malaysia. Perbezaannya dekat tawaran pada RM55 Malaysia. Kalau dulu dengan RM55 Malaysia kita boleh berkongsi dengan 5 orang, 5 device yang berbeza rumah, tapi sekarang dengan RM55 Malaysia anda hanya boleh berkongsi dengan 5 device di dalam satu rumah sahaja. Dia panggil sebagai sistem household lah. Jadi kalau dulu kita langgan RM55, jadi kita pun bergabung dengan kawan-kawan yang lain, seorang hanya perlu bayar RM11 sahaja. Tapi untuk sistem yang baru ni, anda tak boleh buat benda tu sebab mereka detect, okey, anda guna dalam rumah ataupun tidak. Katakan anda nak guna dekat luar rumah, anda ada outstation. Anda duduk dekat Kelantan tapi anda nak pergi ke KL, so dekat KL tu anda nak tengok Netflix kan. Anda tak boleh buat benda tu walaupun anda yang bayar bil untuk Netflix RM55 sebulan. Apa yang mereka tawarkan kepada anda ketika sekarang ialah anda kena top up lagi RM18 Malaysia untuk tengok Netflix di tempat-tempat yang lain. Mereka claim RM18 itu jauh lagi berbaloi compare dengan anda ambil basic punya plan. Basic plan mereka harga dia ialah RM17 Malaysia, tapi kualiti video yang anda akan dapat memang hampir gila, 480p. Anda beli yang premium tadi RM55, anda top up RM18, yang RM18 tu anda akan dapat kualiti video 4K. Beza banyak ke 4K dengan 480p ni? Gila beza kot. Anda tengok 480p, anda tak nampak pun jerawat. Ada certain case anda tak nampak pun mata pelakon tu. Memang pecah gila dia punya pixel tu. That's why kalau anda tanya saya lah, hidup mati 10 kali pun saya tak akan subscribe yang basic plan. Dia punya pixel tu memang pecah gila guys. So kalau kita tengok dari perspektif tu, RM18 memang berbaloi kalau nak dibandingkan dengan basic plan. Tapi anda kira sendirilah, RM55 Malaysia anda kena tambah lagi RM18 hanya kerana anda nak guna Netflix tu dekat tempat lain, walhal anda yang bayar kan. So itu perbezaan antara plan baru dan juga plan lama. Ada yang tanya, bagaimana Netflix nak detect sama ada kita guna secara household ataupun tidak? Kalau ikut kepada juru cakap mereka, mereka bagi tahu yang mereka akan detect IP address and mereka akan detect user usage lah. Jadi mereka tengok device-device yang kita subscribe itu duduk dekat mana paling banyak and mereka akan
akan define itu adalah household kita. And mereka berkeras kata yang mereka tak akan detect GPS kita punya device untuk tahu sama ada itu household ataupun tidak. Alright, itu perbezaan antara plan baru dan juga plan lama. Sekarang saya nak kongsikan dengan anda sebab-sebab kerugian Netflix. Yang pertama, of course mereka hilang banyak subscriber, and hilang banyak subscriber ni disebabkan dua benda. Sebab yang pertama adalah kerana kompetitor yang makin banyak and makin agresif. Kalau sebelum ni mereka hanya ada Disney Hotstar sebagai lawan mereka, tapi sekarang anda boleh tengok ada Apple TV, ada Amazon Prime dan juga HBO Max. Ini adalah streaming service yang strong jugalah. Dan sebab kedua kenapa mereka hilang ramai subscriber ni adalah kerana sharing password tu sendiri. Kalau mereka tak bagi sharing password, kalau ada 5 orang, setiap 5 orang ni, setiap orang dari 5 ni kena bayar RM55 Malaysia. 55, 55, 55, 55, 55. Tapi kalau mereka benarkan sharing password, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? RM55 hanya dibayar oleh seorang sahaja. 4 lagi ni dia macam free lah, walaupun sebenarnya RM11, 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 RM11. That's why mereka hilang ramai subscriber. Yang kedua, mereka terpaksa bayar kos produksi yang tinggi. Yang ni macam pelik sikit. Sebenarnya kalau anda nak tahu, Netflix adalah streaming service. Bermaksud yang mereka sewa ataupun mereka ambil license dari pemilik movie, kemudian mereka sewakan kepada pengguna. Dia punya sistem macam tu sahaja. Mereka takkan keluarkan filem ataupun movie sendiri. Tapi disebabkan konten yang makin tepu, yang dah macam tak ada benda-benda baru dalam library mereka terpaksa hasilkan movie sendiri. Sebab yalah, satu dah tepu dah tak ada video-video baru. Satu lagi, mereka nak cari satu keistimewaan ataupun dalam term business kita panggil dia sebagai unique sales point, USP. Ada juga yang define sebagai unique sales proposition. But mereka nakkan satu benda yang pelik berbanding dengan streaming platform yang lain, which is saya sangat-sangat meminati mana-mana original series dari Netflix ni. Bagi saya, movie-movie yang dihasilkan oleh Netflix, drama-drama yang dibuat oleh Netflix sangat-sangat berkualiti lah. Memang best gila kalau nak dibandingkan dengan movie-movie yang ada dekat luar sana. So, kos produksi untuk movie ni lah yang makin meningkat, makin mahal. Jadi, mereka perlukan punca pendapatan yang lagi tinggi. That's why mereka mengalami kerugian yang lebih besar sekarang. Yang ketiga, disebabkan orang dah boring sebenarnya dengan movie-movie yang ada dekat Netflix, which is dia berkait dengan nombor 2 tadi. Kalau dulu bila kita layan zaman TV dulu kan, kita nak tengok satu-satu movie tu, kita kena tunggu setiap minggu. Kita kena tunggu depan TV pada pukul sekian ataupun setiap hari. Drama episod 1 hari Isnin, drama episod 2 hari Selasa. Kita kena tunggu. Kita tak boleh nak marathon 1, 2, 3 hours macam tu lah. Tapi dengan adanya Netflix, dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok dan sebagainya, kita boleh consume konten ni secara non-stop. Kita boleh marathon sampai kan, saya percaya kalau anda duduk depan TV layan Netflix non-stop dengan speed 1.25 macam tu, anda boleh habis ke semua video dalam Netflix tu tak sampai 5 bulan pun. Ini yang berlaku. Jadi bila jadi macam tu, orang dah boring, so orang unsubscribe lah. Kenapa orang nak subscribe lagi kalau tak ada benda-benda yang baru kan? Walaupun saya tak nafikan, dekat Netflix pun ada movie yang keluar secara, ada drama yang keluar secara weekly, but still bilangan yang keluar secara weekly dengan apa yang dah ada dalam Netflix tu terlampau sikit lah. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat pula adalah kerana living cost yang makin meningkat. Macam saya sendiri, kalau wife saya pergi ke Aeon sebagai contoh untuk beli barang-barang makan, at least RM500 sebulan. Itu minimum lah. Jadi harga barang dah makin meningkat. Kita kena cut cost. Kita kena potong perbelanjaan kita. Yang mana boleh jimat, kita jimat. Jadi, kita pun tengok, okey, nafkah ibu, nafkah bini, kita tak boleh potong. Ini memang kekal punya. Nafkah anak, ini pun kekal punya. Loan rumah, mana boleh kurangkan loan rumah kan? Kereta tak boleh potong juga. Last bila kita cek satu persatu perbelanjaan bulanan kita, Netflix sahaja yang kita rasa macam, okey, tak ada pun tak ada masalah. Ada pun bagus, tak ada pun tak ada masalah lah. Tak ada Netflix, so kita layan YouTube, kita layan TikTok. And actually kan, to be honest dengan anda, dekat luar
luar sana banyak gila alternatif kepada Netflix streaming platform tu, baik yang berbayar, baik yang legal ataupun illegal lah. Kalau kita tengok Apple TV sekalipun, kita tengok kita tengok Disney Hotstar sekalipun, dia punya harga jauh lagi murah compare dengan Netflix ni. That's why macam saya sendiri, saya dah decide untuk tak subscribe Netflix lah. Lagipun anak-anak pun dah bosan dengan konten-konten yang ada dekat dalam sana. Ini adalah sebab-sebab kerugian Netflix. Cuma saya tak nafikan dalam banyak-banyak streaming service yang ada atas muka bumi ni, personally saya rasa Netflix adalah yang terbaik lah, baik dari segi konten, dia punya interface dan juga movie-movie baru yang mereka keluarkan. Tapi itulah, nak bayar RM55 tambah dengan RM18 disebabkan saya selalu outstation, saya selalu pergi ke luar negeri, bagi saya sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. So, saya decide untuk tak subscribe dia. Macam saya bagi tahu, ada banyak alternatif lain, ada banyak yang illegal, ada banyak yang legal, ada banyak yang illegal. Yang tu anda kena cari sendiri. Itu pendapat saya tentang Netflix. Anda macam mana? Adakah anda akan terus subscribe Netflix ataupun boycott, cari alternatif lain? Mungkin anda boleh kongsikan anda punya pendapat dalam ruangan komen di bawah. Saya nak tutup video ni dengan satu perbualan yang saya tengok dekat Reels. Ada dua orang ni, dia buat podcast. A bagi tahu B yang Netflix is dying, Netflix is doomed, Netflix akan mati. So yang B ni tanya kenapa. So A bagi tahu yang Netflix need to pay 2 million untuk hasilkan konten selama 2 jam, manakala YouTube dan juga TikTok tak perlu bayar apa-apa untuk audience, untuk pengguna dia hasilkan konten berjam-jam secara percuma. Jadi kalau kita tengok dari segi ni pun memang Netflix is dying lah. Actually ada saranan ataupun lepas mereka buat dekat US hari tu, bila mana mereka hilang banyak subscriber, ada cadangan yang kata kepada Netflix, why not kita offer plan yang lagi murah kepada pengguna tapi kita letak iklan dekat sana, which is idea ni disambut dengan terbuka oleh pengguna-pengguna dekat US sana. Tapi entahlah, saya pun tak nampak any effort dari Netflix untuk perkenalkan benda ni. Saya antara orang yang akan subscribe Netflix kalau mereka perkenalkan benda ni, atau mereka buat plan basic yang boleh layan 4K dengan harga RM20 Malaysia. Bagi saya RM20 Malaysia dapat quality video 4K, saya akan subscribe dua, satu dekat saya sendiri dan satu lagi dekat TV rumah saya lah. Itu saya punya personal opinion. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.